Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama untuk sesi taklimat co-curricular bagi pelajar-pelajar baru UiTM Cawangan Melaka bagi sesi September 2020 Februari 2021. Alhamdulillah, sekali lagi bagi pihak semua pegawai dan kaki tangan unit co-curricular UiTM Cawangan Melaka merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada adik-adik pelajar semua kerana berjaya menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Alhamdulillah. Bagi pihak pengurusan, kami berharap anda semua dapat menggunakan peluang yang telah diberikan oleh pihak universiti, oleh pihak kerajaan kepada anda untuk menimba lebih banyak ilmu untuk kesambungan kehidupan anda di masa hadapan. Oleh itu, pada hari ini saya akan terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Bukhari bin Haji Sulaiman, Ketua Unit Co-Curriculum UiTM Cawangan Melaka, dan pada hari ini saya akan taklimatkan kepada anda semua berkenaan co-curriculum. Oleh itu, ingin saya maklumkan kepada anda semua agar memberikan sepenuh tumpuan dan perhatian atas apa yang akan saya taklimatkan nanti. Kerana penting, kursus co-curriculum adalah kursus wajib universiti. Sekiranya adik-adik pelajar anda semua tidak mengambil ataupun tidak lulus kursus co-curriculum, maka anda semua tidak akan bergraduat. Oleh itu, kita tengok yang pertama berkenaan definisi co-curriculum. Co-curriculum ialah kursus universiti yang dijalankan untuk memupuk kemahiran insaniah di kalangan pelajar seperti yang telah ditetapkan oleh pihak universiti sebagai memenuhi salah satu syarat untuk penganugerahan diploma dan ijazah sarjana muda. Itu penting. Maksudnya, kursus co-curriculum adalah kursus wajib universiti yang mana sebagai memenuhi keperluan salah satu untuk penganugerahan diploma ataupun ijazah sarjana muda. Yang mana untuk keperluan tersebut, pihak universiti, pihak Kementerian Pengajian Tinggi telah menggariskan 7 elemen ataupun 7 generik kemahiran insaniah yang dipupuk dalam diri pelajar yang berkaitan dengan co-curriculum. Yang pertama adalah kepimpinan, seterusnya komunikasi, kerja berpasukan, keusahawanan, moral dan etika profesional, pemikiran kritis dan penyelesaian masalah, pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat. Jadi 7 kemahiran insaniah ini adalah kemahiran generik yang telah ditetapkan oleh pihak universiti sebagai elemen yang perlu diterapkan kepada pelajar-pelajar, dan elemen ini kita serapkan di dalam kursus-kursus co-curriculum universiti. Daripada itu, untuk pelaksanaan kursus co-curriculum mempunyai 8 trust yang perlu dihayati dan difahami oleh semua pelajar-pelajar Universiti Teknologi Marar. Antaranya adalah trust keusahawanan, trust dari usaha dan inovasi, kesukarelawanan, sukan, kepimpinan, kebudayaan, khidmat komuniti dan pengucapan awam.
Oleh itu, teras inilah yang menjadi pemakin ataupun elemen yang membentuk kemahiran insaniah di kalangan pelajar-pelajar universiti melalui khusus co-curriculum. Dasar pelaksanaan untuk khusus co-curriculum adalah semua pelajar UiTM sama ada mengikuti khusus diploma ataupun ijazah sarjana muda sepenuh masa di UiTM dikenaki mendaftar dan wajib lulus khusus co-curriculum dalam tempoh pengajian. Seperti mana yang telah saya jelaskan di awal tadi, yang mana khusus co-curriculum adalah khusus wajib universiti, wajib ambil dan wajib lulus sebagai salah satu keperluan untuk penganugerahan diploma dan ijazah sarjana muda. Dan dasar pelaksanaan ini terpakai di seluruh sistem UiTM, termasuk di semua kolej bersekutu dengan UiTM. Dan khusus curriculum hanya dijalankan kepada pelajar-pelajar untuk semester pertama, semester kedua dan semester ketiga sahaja. Untuk makluman anda semua, latihan co-curriculum diletakkan sekali sahaja seminggu selama 2 jam pertemuan pada setiap hari Selasa untuk pelajar semester pertama, untuk pelajar semester kedua hari Rabu dan untuk pelajar semester ketiga pada hari Khamis, bermula jam 5 hingga 7 petang. Jadi pertemuan ataupun latihan co-curriculum ni adalah bersamaan dengan jumlah latihan mingguan sebanyak 14 minggu bersamaan dengan 28 jam pertemuan. Jadi semua pelajar perlu memenuhi keperluan untuk latihan co-curriculum ni, terutama sekali untuk pelajar-pelajar baru, pelajar semester yang pertama, setiap hari Selasa jam 5 hingga 7 petang. Dan untuk pembahagian khusus co-curriculum, diploma, ijazah, semester pertama 1 jam kredit, semester kedua 1 jam kredit dan semester ketiga 1 jam kredit. Latihan untuk khusus co-curriculum di kampus Alor Gajah. Untuk makluman anda semua, di UiTM Melaka kita ada 3 kampus, kampus Alor Gajah, kampus Bandaraya dan kampus Jasik. Oleh itu di kampus Alor Gajah, kelas pertama untuk khusus co-curriculum akan diadakan pada 13 Oktober 2020 bersamaan dengan hari Selasa jam 5 hingga 7 petang, bertempat di Padang Kawat UiTM Cawangan Melaka, kampus Alor Gajah. Oleh itu semua pelajar semester 1, pelajar-pelajar baru, untuk tarikh tersebut 13 Oktober 2020, semua pelajar dikehendaki berpakaian sukan, t-shirt putih berkolor dan berkasut sukan. Saya ulangi, untuk latihan co-curriculum di kampus Alor Gajah akan bermula pada 13 Oktober 2020 hari Selasa jam 5 hingga 7 petang, bertempat di Padang Kawat UiTM Cawangan Melaka, kampus Alor Gajah. Seterusnya, bagi pelajar-pelajar di kampus Bandaraya Melaka, kelas latihan pertama untuk khusus co-curriculum juga pada hari Selasa 13 Oktober 2020 jam 5 hingga 7 petang, bertempat di Kolej Tun Mahathir UiTM Cawangan Melaka, kampus Bandaraya. Dan untuk itu semua pelajar dikenaki memakai pakaian sukan, t-shirt putih berkolor dan berkasut sukan. Seterusnya di kampus Jasik, tarikh pertama ataupun kelas pertama untuk khusus co-curriculum adalah juga pada 13 Oktober 2020, iaitu pada hari Selasa jam 5 hingga 7 petang,
bertempat di Padang Kawat UiTM Cawangan Melaka, kampus Jasik. Dan untuk itu, pelajar juga mesti berpakaian sukan, t-shirt putih berkolor dan berkasut sukan. Seterusnya, ini adalah jadual grade dan nilai grade untuk khusus co-curriculum. Telah saya jelaskan di awal taklimat tadi, yang mana khusus curriculum adalah khusus wajib universiti, dan untuk itu penilaiannya akan dinilai oleh jurulatih-jurulatih yang telah dilantik oleh pihak UiTM Cawangan Melaka, dan jurulatih tersebut akan menilai anda semua sepanjang semester, bermula daripada minggu pertama sehinggalah kepada minggu ke-14 berdasarkan kriteria dan jadual seperti yang telah dilampirkan di sini. Jadi setiap nilai ataupun grade tersebut akan tercatat ataupun dicatat di dalam transkrip pelajar-pelajar semua. Senarai kampus senarai khusus co-curriculum yang ditawarkan di UiTM Cawangan Melaka, kampus Alor Gajah, kita bahagikan kepada dua, iaitu pelajar-pelajar diploma dan pelajar-pelajar ijazah. Untuk pelajar-pelajar diploma, 4 khusus co-curriculum yang kita tawarkan di kampus Alor Gajah untuk diploma, iaitu co-curriculum Kesatrian Negara, Pertahanan Awam, Kadet Bomber dan Bulan Sabit Merah. Seterusnya, untuk pelajar-pelajar ijazah di kampus Alor Gajah, kita tawarkan kod khusus Kesatria Negara. Okey, daripada situ pelajar-pelajar perlu mendaftar untuk khusus-khusus seperti yang disenaraikan di sini. Jadi pelajar-pelajar hanya perlu memilih salah satu daripada khusus-khusus co-curriculum seperti yang telah disenaraikan. Untuk makluman anda semua, khusus-khusus curriculum yang kita tawarkan ini adalah mempunyai kota, mempunyai limit, mempunyai kapasiti pelajar yang dibenarkan masuk untuk khusus curriculum tersebut. Jadi oleh itu, proses pendaftaran untuk khusus curriculum adalah menggunakan indikator ataupun menggunakan aspek siapa cepat dia dapat. Bermaksud siapa yang cepat online, siapa yang terlebih dahulu mendaftar untuk khusus curriculum tersebut, maka dia akan mendapat khusus curriculum tersebut. Seterusnya, di kampus Bandaraya Melaka, khusus curriculum untuk pelajar ijazah sarjana muda, kita tawarkan 5 khusus curriculum untuk sesi September 2020, Februari 2021, iaitu yang pertama Kesatrian Negara, yang kedua Kadet Bomber, ketiga Bulan Sabit Merah, yang keempat Palapis, Pasukan Pegawai Simpanan Tentera Darat, seterusnya yang kelima Asas Pembangunan Insan. Ini adalah khusus-khusus curriculum yang kita tawarkan di kampus Bandaraya Melaka. Seterusnya di kampus Jasik, untuk pelajar diploma kita tawarkan khusus Kesatrian Negara, dan yang kedua untuk pelajar-pelajar ijazah sarjana muda kita tawarkan 4 kod khusus di kampus Jasik, iaitu Kesatrian Negara, Kadet Bomber, Bulan Sabit Merah dan Pertahanan Awam. Ini adalah khusus-khusus ataupun pecahan khusus-khusus yang kita tawarkan di kampus Alor Gajah, kampus Bandaraya dan kampus Jasik. Oleh itu, semua pelajar-pelajar mohon perhatian untuk meneliti dan memilih khusus-khusus seperti yang disenaraikan sahaja. Contoh untuk pengendalian ataupun
kursus-kursus yang kita tawarkan di UiTM Cawangan Melaka ini adalah sekiranya seseorang pelajar tersebut mengambil kursus co-curriculum di semester pertama adalah Kesatria Negara, maka di semester kedua pelajar tersebut boleh meneruskan untuk kursus co-curriculum Kesatria Negara ataupun memilih lain-lain kursus co-curriculum bukan beruniform. Seperti mana contoh yang anda semua boleh lihat di sini. Semester pertama Kesatria Negara, semester kedua Kesatria Negara 2, semester ketiga Kesatria Negara 3. Bermaksud pelajar boleh meneruskan kursus-kursus co-curriculum tersebut di semester pertama sehinggalah semester yang ketiga. Ataupun sebagai contohnya lagi, di semester pertama seseorang pelajar ni dia berminat ataupun dia mendapat kursus co-curriculum Kesatria Negara. Jadi pelajar ini boleh memilih sama ada untuk meneruskan komponen Kesatria Negara di semester kedua ataupun memilih lain-lain kursus bukan beruniform di semester yang kedua. Seperti contoh yang kita lampirkan di sini. Pilihan khusus, oleh itu semua pelajar baru UiTM diwajibkan mengambil kursus badan uniform sebagai co-curriculum semester yang pertama. Jadi tiada pilihan, semua pelajar, bukan hanya pelajar di UiTM Cawangan Melaka saja, bahkan di UiTM seluruh Malaysia pun wajib mengambil kursus co-curriculum badan beruniform sebagai kursus co-curriculum semester yang pertama. Seterusnya, pada semester kedua dan ketiga, pelajar Kesatria Negara saja yang boleh meneruskan komponen co-curriculum lain seperti pembinaan diri, kerohanian, kebudayaan ataupun sukan mengikut pilihan masing-masing. Oleh itu, hanya pelajar-pelajar Kesatria Negara saja ataupun pelajar-pelajar yang memilih ataupun pelajar-pelajar yang mendapat kursus co-curriculum Kesatria Negara saja yang boleh meneruskan ataupun boleh memilih komponen kursus co-curriculum yang lain yang bukan beruniform di semester yang kedua. Bagi pelajar yang memilih kursus co-curriculum badan beruniform seperti pertahanan awam, Kadet Bomber, Bulan Sabit Merah, Brass Band, Palapis, Susi dan sebagainya perlu meneruskan kursus tersebut sehingga semester yang ketiga. Jadi, kenapa pelajar-pelajar ini perlu meneruskan? Kerana adalah mesti mengikuti keperluan ataupun silibus seperti yang ditetapkan oleh pihak agensi-agensi yang terlibat. Yang mana seperti pertahanan awam ditetapkan oleh pihak Angkatan Pertahanan Awam, Kadet Bomber oleh Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, Bulan Sabit Merah oleh Bulan Sabit Merah Malaysia, dan seterusnya untuk brass band daripada komponen UiTM Malaysia sendiri. Bagi pelajar-pelajar yang memilih kursus co-curriculum beruniform seperti Komander Kesatrian, Sukarelawan Polis ataupun SUSIS dan juga Palapis perlu meneruskan kursus tersebut sehingga semester yang ke-6 sebagai salah satu syarat untuk pentauliahan Lieutenant Muda Kesatria ataupun Inspektor Sukarelawan Polis. Ini penting kerana silibus ataupun kumpulan pentauliahan ini pelajar-pelajar perlu mengikuti daripada semester pertama sampailah semester yang ke-5 ataupun semester yang ke-6 mengikut keperluan silibus. Sekiranya pelajar tidak menghabiskan komponen ataupun tidak menghabiskan latihan ataupun silibus tersebut, maka pelajar tidak akan ditauliahkan. Untuk maklumat anda semua, prosedur pendaftaran, pelajar-pelajar perlu
mendaftar kursus co-curricular secara online di www.uitm.edu.my menggunakan iStudent Portal seperti yang kita lampirkan. Jadi untuk itu, semua pelajar yang akan mengikuti kursus co-curricular mesti mendaftar kursus co-curricular secara online. Proses tambah buku khusus, proses buku khusus dan pengesahan pendaftaran. Untuk pengesahan pendaftaran, pelajar wajib mencetak slip pengesahan pendaftaran yang mengandungi pemilihan kursus kurikulum untuk diserahkan kepada jurulatih bagi tujuan pengesahan dan rekod. Pengesahan pendaftaran, semua pelajar mesti membuat pengesahan pendaftaran secara online dan mencetak salinan pendaftaran satu salinan diserahkan pada jurulatih masing-masing dalam tempoh 14 hari selepas tarikh akhir pengguguran kursus. Dan sekiranya tidak membuat pengesahan pendaftaran, maka dengan sendirinya apa yang pelajar telah daftarkan di dalam sistem tersebut adalah muktamad, dan pelajar wajib menyerahkan salinan validasi ataupun pengesahan pendaftaran tersebut kepada jurulatih masing-masing. Dan suka juga diingatkan kepada semua pelajar perlu memastikan mendaftar kursus co-curriculum yang betul dengan kod yang betul seperti yang telah dilampirkan tadi. Dan sekiranya ada sebarang masalah ataupun ketidakpastian ataupun sebarang pertanyaan, bolehlah hadir terus ke unit co-curriculum UITM Cabang Melaka untuk di ketiga-tiga kampus, kampus Alor Gajah, kampus Bandaraya dan kampus Jasing. Kehadiran pelajar wajib menghadiri kelas co-curricular secara Google Meet dan bersemuka seperti yang telah dijadualkan, dan pelajar-pelajar yang tidak mencapai kehadiran 80% daripada jumlah pertemuan tanpa mendapat kebenaran bertulis daripada unit co-curricular akan dikenakan tindakan tata tertib. Untuk makluman anda semua, untuk semester ni ataupun sesi September 2020 Februari 2021, kelas co-curriculum akan dijalankan secara Google Meet ataupun online dan juga secara bersemuka. Oleh itu, sekiranya pelajar tidak hadir untuk kali pertama, akan diberikan surat peringatan tidak hadir kali pertama. Tidak hadir kali kedua, akan diberikan surat peringatan tidak hadir untuk kali kedua. Dan kali ketiga, seterusnya, sekiranya masih lagi tidak hadir, pihak unit akan memanggil, akan membawa nama anda ataupun pelajar-pelajar yang tidak hadir tersebut ke sesi terbual di peringkat fakulti. Dan sekiranya masih lagi tidak hadir semasa sesi terbual bersama dengan pihak fakulti, maka pelajar-pelajar ataupun nama pelajar yang tidak hadir tersebut, pihak unit co-curriculum akan bawa ke lembaga terletib akademik hal ehwal akademik untuk tindakan selanjutnya. Pelajar sakit, pelajar yang mempunyai sakit kronik, memerlukan rawatan dan tidak dapat menyertai latihan, perlulah memaklumkan kepada jurulatih dan juga unit co-curriculum dengan kadar segera. Oleh itu, pelajar yang bercuti sakit perlu mengemukakan sijil cuti sakit dari hospital kerajaan ataupun daripada pusat kesihatan UITM kepada jurulatih dan unit co-curriculum dengan kadar yang segera. Ini yang penting kita ingatkan kepada semua pelajar. Kalau ada penyakit-penyakit kronik, sila hadir, sila bawa laporan perubatan ataupun bukti yang menyatakan anda ada mempunyai sakit yang kronik
bawa terus kepada pihak unit co-curriculum untuk pihak kami teliti dan pihak kami mengambil tindakan sewajarnya nanti. Sebenarnya kaedah pembelajaran untuk kursus co-curriculum bagi sesi September 2020 Februari 2021. Pembelajaran adalah menggunakan kaedah Open and Distance Learning ataupun ODL dan bersemuka. Jadi dua indikator kaedah pembelajaran yang akan digunakan untuk kursus co-curriculum bagi sesi ini. Yang mana skop untuk ODL ataupun Open and Distance Learning adalah 70% daripada jumlah keseluruhan minggu pertemuan, bermula daripada minggu ketiga hingga ketujuh, 9 hingga 13 melalui aplikasi Google Meet. Sebenarnya skop yang kedua adalah bersemuka sebanyak 30%, bermula minggu pertama, kedua, minggu ke-8 dan minggu ke-14 di Badan Kawat UiTM Cawangan Melaka. Ini adalah kaedah pembelajaran yang akan digunakan oleh pihak unit co-curriculum UiTM Cawangan Melaka untuk mengendalikan kursus-kursus co-curriculum di ketiga-tiga kampus, kampus Alor Kajang, kampus Bandar Raya dan kampus Jasik. Ini adalah kaedah pembelajaran pembahagian minggu ODL dan bersemuka seperti yang kita maklumkan tadi. Pengecualian khusus co-curriculum. Ditampilkan di sini kriteria ataupun garis panduan untuk pelajar-pelajar bagi yang layak untuk memohon pengecualian untuk tidak mengikuti kursus co-curriculum. Yang pertama, pelajar yang dipilih menjadi anggota Majlis Perwakilan Pelajar ataupun MPP UiTM diberikan pengecualian untuk semester kedua dan ketiga. Bermaksud di sini, pelajar-pelajar yang menjadi ahli anggota Majlis Perwakilan Pelajar UiTM hanya mengikuti kursus co-curriculum di semester pertama sahaja. Di semester kedua dan ketiga, pelajar tersebut diberikan pengecualian. Soalnya yang kedua, pemegang diploma UiTM yang melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda dan telah lulus kursus co-curriculum di peringkat diploma, dan syaratnya mesti tidak melebihi 5 tahun selepas penganugerahan ijazah ataupun diploma tersebut. Jadi kategori yang kedua ni, pelajar diberikan sepenuhnya pengecualian. Bermaksud pelajar dalam kategori ini tidak perlu mendaftar ataupun mengikuti kursus co-curriculum untuk ketiga-tiga semester. Seterusnya, kategori yang ketiga, kaki tangan kerajaan kumpulan A ataupun B, iaitu kaki tangan kerajaan kumpulan pengurusan dan profesional ataupun kaki tangan kerajaan kumpulan B ataupun kumpulan pelaksana, iaitu kaki tangan kerajaan kumpulan A grade 41 ke atas dan kaki tangan kerajaan kumpulan B grade 40 sehingga grade 29, serta pegawai pendidikan termasuk guru yang telah berkhidmat tidak kurang 3 tahun dalam perkhidmatan kerajaan diberikan pengecualian untuk tidak mengikuti kursus co-curriculum sepenuhnya. Seterusnya yang keempat, pegawai ataupun anggota lalai pangkat dalam pasukan polis ataupun Angkatan Tentera Malaysia yang telah berkhidmat tidak kurang 3 tahun layak diberikan pengecualian untuk tidak mengikuti kursus co-curriculum bagi ketiga-tiga semester. Seterusnya kriteria kelima, pelajar kategori matang, iaitu berumur 35 tahun dan ke atas semasa tarikh pendaftaran masuk ke UiTM layak
dikecualikan untuk tidak mengikuti kursus co-curricular bagi ketiga-tiga semester. Dan asalnya kriteria keenam adalah calon-calon lain dengan pengalaman yang dianggap sesuai untuk dipertimbangkan oleh Jawatankuasa Akademik Co-curricular UiTM. Untuk kriteria keenam ni adalah bergantung kepada kelulusan jawatankuasa dan juga kelulusan daripada pihak pusat co-curricular UiTM. Jadi oleh itu, perhatian untuk semua pelajar-pelajar, ini adalah kriteria permohonan untuk pengecualian bagi khusus-khusus co-curricular. Untuk itu, sekiranya ada di antara anda yang memenuhi kriteria-kriteria seperti yang telah ditetapkan ini, sila hadir ke unit co-curricular. Jadi di awal semester dengan membawa salinan dokumen yang berkaitan. Jadi permohonan untuk pengecualian khusus co-curricular ni hanya kita benarkan di awal semester pertama saja. Masuk je semester kedua, kalau ada yang mohon untuk pengecualian, maka pihak kami tidak akan layan permohonan tersebut. Prosedur permohonan pengecualian, pemohon ataupun pelajar tersebut sila hadir ke unit co-curricular di sama ada di kampus Alor Gajah, di kampus Senar Raya ataupun di kampus Jasin dengan membawa satu salinan sijil ataupun dokumen yang berkaitan untuk mengisi borang pengecualian khusus co-curricular. Dan salinan sijil ataupun dokumen tersebut mesti disahkan terlebih dahulu. Oleh itu, pelajar yang telah mendapat pengecualian di semester pertama, dia tidak perlu lagi mengikuti kursus co-curricular di semester tersebut. Dia akan meneruskan ataupun mendaftar kursus co-curricular bukan beruniform di semester yang kedua nanti. Untuk itu, sebarang pertanyaan ataupun kemusykilan ataupun apa-apa sahaja yang bantuan yang boleh pihak unit co-curricular berikan, oleh itu mohon untuk anda semua berhubung dengan pegawai-pegawai seperti yang kita lampirkan di sini, iaitu di kampus Alor Gajah. Pelajar-pelajar semua boleh berhubung dengan Puan Siti Halijah di talian 06 558 2859. Di kampus Senar Raya, Puan Noridayu di talian 06 2857026, ataupun di kampus Jasin dengan Puan Nur Masfazura di talian 06 264 5440. Jadi oleh itu, sebarang kemusykilan ataupun bantuan yang pihak pelajar perlukan daripada kami, pelajar-pelajar semua, anda semua boleh berhubung terus dengan pegawai-pegawai kami di unit co-curricular di ketiga-tiga kampus UiTM Cawangan Melaka. Untuk itu, sekali lagi terima kasih di atas perhatian dan juga pertimbangan ataupun keprihatinan anda semua untuk terus mendengar taklimat untuk taklimat co-curricular bagi sesi September 2020 Februari 2021. Penting saya ingatkan kepada anda semua pelajar-pelajar UiTM Cawangan Melaka untuk khusus co-curricular, sekiranya ada sebarang masalah ataupun ada sebarang kemusykilan ataupun memerlukan sebarang bantuan, boleh berhubung terus dengan pegawai-pegawai kami di unit co-curricular. Dan juga boleh juga terus kepada saya sendiri. Di sini saya lampirkan nama saya, alamat email dan juga nombor telefon saya untuk rujukan dan juga sekiranya memerlukan sebarang bantuan ataupun pertanyaan berkaitan dengan khusus co-curricular. Untuk itu, sekali lagi bagi pihak pegawai dan semua kaki tangan unit co-curricular UiTM Cawangan Melaka, sekali lagi ingin merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada anda semua kerana
telah berjaya menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. InsyaAllah, gunakanlah segala ilmu ataupun segala kesempatan yang diberikan kepada anda untuk menimba sebanyak mungkin ilmu dan pengalaman semasa anda berada di universiti ini. Dengan harapan semoga anda semua terus berjaya dan terus sukses, dan seterusnya dapatlah anda semua melaksanakan amanat yang mungkin anda semua telah berjanji, janji-janji, dan juga yang mana anda semua telah rancang, yang mana anda semua telah cita-citakan, terutama sekali kepada ibu bapa anda, yang mana anda akan belajar bersungguh-sungguh dan melaksanakan amanah tersebut untuk kesinambungan kehidupan anda di masa hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.